Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat hari raya kepada semua pendengar-pendengar setia kita Smart Sam Academy. Dan mungkin ramai-ramai yang di luar sana yang memang join kita daripada live FB ke apa ke. Dan juga klien-klien saya daripada CJCIMB dan juga geng-geng Smart Saham. Okay. Saya difahamkan kita bersiaran dalam YouTube sekali hari ni. Okay. Boleh buka YouTube sini kan? Sekejap. Sebab tak nampak komen ni. Kita akan saya nak cuba tengok sikit komen-komen dalam YouTube. Okay, kalau ada say hi dalam Zoom pun, kalau ada yang boleh apa ni, ucap Assalamualaikum kan, hi tuan ke apa ke kan, boleh bagi tahu juga sebab tak tahu macam mana engagement ni. Salam okay, Tuan Helmi, terima kasih. Sekejap sambil-sambil tu ajak lagi ramai. Saya ni pun baru lepas daripada salah satu open house juga. Apa ni, menjaga jugalah rasa-rasa kesakit purutan tu. Okay, makan banyak sangat ni pun tak elok juga sebenarnya. Okay. Tapi tu ada, kita kena jaga-jagalah sambil-sambil kita beraya-raya ni. Okay, kita janganlah terlalu makan banyak sangat. Kalau makan pun jaga-jagalah komposisi tu ya. Okay, so sebelum kita teruskan, panggil rakan-rakan yang berada, kita live kat FB sekali ke ataupun YouTube saja ataupun Zoom saja ke macam ni? Okay. So YouTube kita kena tunggu masa sikit, apa yang ada dalam Zoom ni kita boleh lalu borak dulu So insyaAllah yang join kita dalam Zoom kita tengah hari ni, yang lain-lain apa yang ada nama ni senang lah. Kalau tukar nama sendiri bolehlah apa ni, kita berinteraksi dengan secara lebih formal informal. Tak adalah nama Zoom user ni tak best lah. Panggil nama sendiri kan best kan. Nama Zoom user tukar-tukar lalu kan. Nak dengar ilmu-ilmu percuma, ilmu berbayar kan, sama-sama lah kita contribute. Saya yakin ada juga daripada kalangan you all daripada sini dan mungkin daripada kalangan daripada rakan-rakan kita dari public pun ingin mengetahui juga apa cerita DXN ni, macam mana, apa yang kita kena fahami, part mana yang penting yang kita nak tahu, apa tu, apa lagi yang kita perlu fahami. Sebenarnya tak perlu banyak sangat pun, dan saya pun tidaklah berapa prepare secara totally untuk sesi ni, so just kita akan go through santai-santai, fahami prospectus daripada tangan kosong kan. Macam mana kita tengok prospectus daripada scratch kan, lepas itu kita akan belajar sedikit. Kalau kita tengok prospectus ni, kita selalu nak baca dekat bahagian mana? Kita tak faham kat mana nak bermula. Tuan, saya tak tahu macam mana nak baca prospectus ni. Dan kita pun apa ni, nak buat kelas pun ramai tak minat sebenarnya nak baca IPO punya prospectus ni. Tapi itulah sebenarnya ilmu yang sangat penting. Orang sekarang nak tahu target price dan juga bila nak jual nak tahu masuk dan nak keluar je. Tapi you kena faham, kita kena faham bersama-sama yang bursa dan juga apa ni, laman untuk trading dan investment adalah untuk kita belajar untuk macam mana nak jadi seorang investor dahulu, dan barulah daripada situ kita dapat profit dari segi trading itulah. So alhamdulillah hari ni listing auto count tadi apa jadi dengan auto count kita setakat tengah hari ni. Saya sempat tengok daripada awal pagi tadi sampai pukul 10 lebih lah kita tengok beberapa rakan kita juga ada yang dapat IPO sebab dia apply daripada apa ni, daripada MITI tak silap saya. Daripada MITI ke? Tak ingat pula. Dan dia dapat daripada Republic pun ada juga yang dapat IPO tersebut. And then kita dapat lihatlah macam mana daripada IPO unboxing hari ni, dan kita lihat kita lihat sedikit apa ni, bagaimana dia punya enable sharing. So saya share setiap screen apa yang terjadi kepada IPO auto count kita pada hari ini. Session kita akan cover ke DXN, tapi sebelum ramai-ramai tu dan kita tunggu ya YouTube punya akses juga, sementara tu kita boleh lihat juga lah apa yang terjadi dekat IPO auto count kita hari ni. So kalau kita lihat kan auto count kita hari ni, walaupun tidak patuh syariah dari segi bisnes dia cuma part apa tu, dia punya kewangan dia yang dia pergi deposit security tu dekat instrumen tidak patuh syariah, menjadikan
dia tidak pas kriteria SAC lah. Okay, tapi yang reviewnya pun bukan daripada badan yang di-recognize SC. Itu badan-badan independen lah seperti Shah Life, okay, Eza Solution kan, dan juga BNB Securities. Mereka keluarkan status interim sahaja. So SC sahaja yang boleh finalizekan status syariah tu. Cuma kita boleh ambil pendekatan di mana interim syariah tu semua boleh kita pakai, tetapi akan ada platform-platform yang mungkin tidak support counter-counter yang tidak patuh syariah, maka dia dikatakan terus tak patuh syariah lah. Maka itu terpulang kepada pendirian semualah yang berada dalam circle, dalam network, untuk kita sama-sama fahami yang tidak semestinya kita perlu, tak ada nak kata perlu percaya terus interim pun tidak boleh juga, sebab kita kena bersama-samalah dengan satu badan yang SC tu dia adalah badan autoriti yang paling terakhir untuk tentukan sama ada saham tersebut patuh syariah ataupun tidak. So ada yang boleh terima status daripada badan-badan lain, tidak ada masalah, terpulang, itu semua tepuk dada tanya iman lah. So IPO Autocount kita harga 33 sen, memang antara IPO yang boleh katakan hangat diperkatakan among investor dan juga trader lah dalam kita punya dunia komuniti ni. Memang banyak sangat IPO yang kita akan jumpa pada tahun ini, dan ketahuilah, dan akan ada IPO yang tidak akan perform pada tahun ini. Semua adalah beberapa yang kita mungkin akan jumpa dalam masa terdekat dan kemungkinan sepanjang tahun 2023 ni. So IPO Autocount kita harga 33 sen, open pada RM1.09, paling tinggi pun sampai RM1.16 je. Okay, sebanyak 229% daripada harga itu sendiri. So, yang dapat IPO tu memang tahniah lah. Tapi rakan-rakan kita yang yang dapat yang dengan akaun patuh syariah tu, kita tu pulang lah, okay, boleh derma kepada badan kebajikan sebanyak 250% paling tinggi, okay, 250%, dan sekarang harga steady pada atas 77.5 sen dan sekarang berada pada 79.5 sen, okay, which is masih lagi profit sebanyak 140%. 140% pun not bad juga, walaupun mungkin ada yang dapat saya tak sedar saya dapat tuan. Okey, tak apa. Okey, bolehlah jual. Okey, YouTube kita masih belum on Yang ni belum okey, belum. So kita tengah tunggu ni. Okey, ramai yang view kita nak masuk. So harap-harapnya daripada FB juga ada yang dah datang lah ni untuk dalam session kita ni. So kita akan kupaskan IPO DXN. So So insyaAllah kita akan bersama-sama kupas dan sedikit sebanyak bacalah, okay, fahami part mana yang kita sebenarnya kena tengok untuk DSN ni. Okay, so I suppose kita boleh bermula lah. Sebelum kita akan punya expectation kita akan fahamkan dulu IPO yang kita akan nak tengok ni. Okay, ada 5 part yang kita perlu fahami lah. Okay, yang first adalah detail-detail IPO secara briefly. Okay, bila dia nak listing, okay, bila dia akan keluarkan, berapa harganya. Okay, so yang pertama. Yang kedua adalah apa dia nak buat dengan IPO tersebut. Okay, apa dia nak buat dengan IPO tersebut dari segi perancangan dia, dari segi kekuatan syarikat tersebut, apa risiko yang kita perlu hadapi dengan syarikat ini, okay, catalyst apa yang terlibat dengan syarikat ini kan. Okay, dan selepas itu kita tengok siapa lagi siapakah yang di belakang syarikat tersebut, penggerak nama syarikat tersebut, okay. Dan juga kemudian kita tengok secara industri syarikat tersebut, adakah industri mereka ni boleh katakan masih lagi open, tepu ke, ataupun ada catalyst yang terdekat, okay, untuk kita take advantage untuk short term sekiranya kita masuk dalam dunia investment ni, okay. Sebab kita kena fahami ramai yang akan masuk dalam dunia investment, especially yang akan expectation mereka yang akan masuk dalam IPO ni adalah saya nak jual 100% on the first day. Tapi okay, so itu adalah hanyalah pendekatan yang short term lah. So kebanyakan fund manager atau institution akan mencari, okay, company-company apa lagi yang akan bagi dividen, contohnya yang akan ada external growth, okay. So kalau dia orang berminat dengan company-company tertentu dan especially bagi dividen, itu akan berikan mereka some sort of passive income tu lah dari segi dividen. So kalau kita lihatkan, okay, dan part yang terakhir kita akan ulaskan sedikit bagaimana dari segi fair value ataupun dari segi comparison dia dengan syarikat-syarikat yang sedia adalah. Okay, so DXN ni, okay, DXN ni antara syarikat
direct selling ataupun MLM lah, yang paling dekat yang kita untuk kita katakan dalam satu industri, iaitu jual barangan-barangan produk kesihatan, okey, dari segi produk makanan, dan juga apa ni, industri direct selling itulah. Cumanya okey, dari segi sentimen yang ada, kalau kita dah apa ni, yang dalam dekat hari ni tadi tutup pukul 5 petang, okey, harga pun 76 sen, mungkin dikatakan agak mahal untuk certain retailer macam kita, dan dia di listing dalam pasaran main market ni dalam page pasaran main market. So kalau kita tengok dia punya the main page of prospectus tu, okey, diberikan kepada apa tu, okey, 932 juta. 932 juta ni bukannya sikit, banyak juga tu, okey. Dan diberikan juga, okey, offer for sale sebanyak 700 juta dan public issue 160 juta. 160 juta tu bahagi dua tau. Okey, bahagi dua maksudnya public pun dapat 30 berapa 80 juta, and then non bumi pun dapat 80 juta. Bumi putra dapat 80 juta, non bumi pun dapat 80 juta. Okey, tetapi sekiranya tiada flow ataupun tiadanya outflow daripada MITI ni, sebab ada juga yang akan yang dah berjaya dapatkan daripada MITI, okey, dan ada juga yang berjaya dapatkan daripada private placement daripada institutional price ni. Okey, dan kalau tiadanya under subscribe order daripada sini, dan dia tidak akan flow kepada public Bumi Putra. So yang akan kena kat kita, kalau ada lebih daripada yang orang tak subscribe MITI Bumi Putra ni, then dia akan bagi kepada public ni lah. So setakat ni kita tiada information tersebut, unless selepas settle balloting nanti, barulah kita tahu okey, adakah ramai yang mendapatkan IPO ni ataupun tidak. Itu menjadi tanda awal untuk kita katakan sebagai adakah IPO ni akan berjaya ataupun tidak. Okay? So kita kena hati-hatilah. Okay? Mungkin orang yang apa ni baru nak apply, so kena fahami bukan sekadar dari segi risiko yang anda akan hadapi sebabkan tak tahu siapa yang akan dapat, siapa yang ambil, siapa yang tak ambil, sebab benda ni adalah private. Okay, tiada public information on siapa yang dapat MITI, unless orang yang dalam MITI sendiri leakage lah, tak tahu kena tindakan tata tertib ke apa. Okay, dan kita lihatkan Maybank pun berikan, Joint Book Runner CIMB, RHB pun offer. Okay, private placement untuk CIMB yang open hari tu, tak silap saya last Isnin lah. Tak silap saya last Isnin hari tu dia open private placement. Dan pada hari Isnin tu juga tutup. So kalau ikutkan daripada situ, memang ramai jugalah yang memang ambil IPO DXN ni, dia sampaikan dia tutup terus private placement tu. Okay, so cepat jugalah dia tutup. Menjadikan there's another angle juga kita perlu dah faham apa yang ada dekat dalam DXN ni. Okay, so tak banyak kita perlu ambil tahu. Okay, 28 April itu buka, memang betul-betul ngam-ngam end of April, dan hari ni tutup pukul 9 petang. 9 petang pula, 5 petang 5 petang pukul 5 petang hari ni. Okay, tutup so sempat lagi, ada lagi dalam 3 jam setengah. 3 jam setengah lagi sebelum tutup pukul 5 untuk siapa-siapa yang nak apply IPO tersebut. Okay, masih lagi open dalam jenis CIMB IPO. So yang untuk orang-orang yang baru belajar IPO, okay, untuk yang tak tahu langsung kat mana nak bermula nak baca IPO ni, okay, walaupun maklumat dia agak detail dan juga mendalam sampai ke berapa puluh sampai ke beratus pages ni, okay, anda tidak perlulah, okay, untuk yang public, okay, untuk orang awam seperti kita tidak perlu untuk mengambil tahu secara dalaman, unless anda memang analis ataupun penganalisa dalam independen, penganalisan independen lah, analis kepada bank-bank dan juga investment analyst. So, okay, Tuan Kizik jangan conteng tolong jangan conteng session ni. Okay, so kita remove sekejap disable annotate, mana tu mana disable annotate, tak ingat lah. Clear all the way. Yeah. Okay. Alright, so kita akan pergi dalam bahagian prospektus summary. Sebenarnya dah cukup untuk kita fahami sedikit sebanyak apa yang kita perlu fahami tentang IPO public syarikat DXN ni. Okay, tu sampai berapa banyak ni? 8 page saja. 8 page ni pun mungkin kita perlu fahami dari segi konteks untuk bacakan, nak fahamkan bahasa Inggeris tu pun satu hal ke mungkin ada yang rakan-rakan kita yang tidak mahir dalam pembacaan prospektus ni dari segi bahasa Inggeris. Tak apa, so purpose kita buat session ni untuk kupas bersama-sama. So, kita terus pergi kepada page 10 untuk kita lihatkan apakah yang ada sebenarnya kat IPO ni. Okay, so kita tengoklah glossary technical term tu dia dah bagi siap-siap. So kalau tak tahu sekarang senang lah.
dah boleh control find dah. Okay, kalau kita tekan control find, kita terus cari je apa benda yang kita nak cari lah. Dan harapnya kita dapat jumpa tu lah. Okay. So syarikat DSN ni memang banyak juga dia punya branch dia dekat satu dunia. Dan ni adalah listing mereka yang kali kedua kalau mengikut sejarah lah. Kalau ikut sejarah, ini adalah listing mereka dalam pasaran saham main market kita ni pada kali kedua. So mereka pernah listing sebelum ni dan mereka delisted. Delisted dan kemudian kembali untuk kali kedua ni, second time listing di dalam pasaran kita. So ni board director mereka. Siapakah board director? Dia punya syarikat kat mana? Siapakah advisor mereka? So jalan-jalan untuk IPO ni bukan dah semudah yang disangkakan. Ramai yang juga bertanya kepada saya kan, nak buka nak syarikat nak pergi ke IPO ni mudah ke susah? Tengoklah ni step-step ni, pernah pergi ada independent research, ada boardroom, issuing house semua kena dapatkan bursa punya requirement lagi lah. Syariah status lagi kan. So ni memang approved by syariah, so no problem, kita boleh apply kalau yang bagi yang muslim. So, syarikat ini punya market capitalization yang kita lihat dari segi saham yang dia akan berikan kepada semua termasuklah owner-owner syarikat sekali. Kalau kita lihat kat sini 4.985 bilion So 4.98 bilion 4.98 bilion kalau kita darabkan dengan 76 sen. Kalau kita darabkan dengan 76 sen, itu akan memberikan kita market capital sebanyak apa tu? 4.6 4.9 bilion darab dengan 0.76. So berapa kita punya market capitalization? Ada siapa yang nak kira-kira sekali? Jomlah. Kira 4.9 darab 0.76. So maksud market capitalization on the first day akan berikan kita sebanyak 3.7 bilion. 3.7 bilion market share. Market size. Market size 3.7 bilion besar juga 3.7 bilion. Nanti kita akan compare dengan syarikat-syarikat yang ada di dalam pasaran bursa kita juga. Alright. Bagi MITI dah settle 7 Julai dan 3 hari bulan Mac hari tu. So tak ada apa masalah, tak ada masalah isu lah. Dan di review secara latest memang ada status review yang secara latest oleh SAC, iaitu Syariah Advisory Compliant ni. Dari segi moratorium jangan ingat yang syarikat memang yang selalunya orang salah faham, orang buat IPO ni untuk buang share. Tak semestinya kalau kita lihatkan nama-nama director juga promoter ni, dia pegang 65% daripada syarikat DSN ni dan tidak semestinya dia akan terus buang share tersebut. Sebenarnya memang tak boleh buang pun. Dan orang yang dia akan tertakluk kepada moratorium of shares, maka ni dalam masa 6 ke 12 bulan dia tak boleh buang saham mereka. Sebab kita kena faham juga, buat apa listing dalam pasaran saham tetapi tak nak meningkatkan ataupun memajukan syarikat tersebut dari segala tuju. Instead you buang you punya share and bagi dekat orang lain yang biar public dan orang luar tentukan hal tuju syarikat anda. So itu tidaklah berapa make sense lah. Memang if you want to be that is a part of the exit strategy, then tidaklah berapa bagus lah kalau nak buat macam tu. So sebab tu ada moratorium of share ni untuk kawal yang kata-kata ataupun noise-noise yang katakan director nak buang share je pasaran listing IPO ni. Dulu mungkin boleh lah, tapi sekarang tidak lah. So ada 6 ke 12 bulan untuk mereka pegang saham mereka dan mereka tidak boleh jual ataupun transfer. Nak tambah tu boleh, tapi kalau nak jual tidak boleh. So prospektus yang akan diberikan ni sebanyak 0.7 million ni. 0.7 million sebab 700 juta ni diberi kepada institution, iaitu sebanyak 15.5% sahaja. Tengok 149 ni diberikan itu kat MITI. So MITI dia sudah berikan beberapa allocation itu. So yang dapat tu boleh reserve dulu tahniah ni. Sebab kita dah nampak beberapa fair value yang dikeluarkan oleh dua analyst setakat ni, ke satu je. Kalau paling ingat sekarang ni TA Securities lah yang sudah keluarkan fair value kepada syarikat DXN nanti. So yang eligible ni yang dapatkan dari segi orang-orang yang bekerja, yang balloting adalah yang hari ni lah. Dalam kita punya EIPO ni, EIPO kita ni, kita nampakkan ada 3 IPO yang akan di listing nanti. Iridium 1 Mei, DSN 19 Mei paling dekat, dan Edeltech baru keluar tadi pada 30 hari bulan Mei nanti. So DSN kalau kita tekan 100 juta kepada Malaysian public,
Okay, so ini yang kita akan tunggu nanti. Maksudnya 50 juta lah, 50 juta kepada Bumi Putra dan 50 juta kepada non Bumi Putra. Okay, so yang apply, yang dapat MITI tu daripada sinilah, okay, daripada sini yang 149 juta ini. Okay, dan juga beberapa foreign institution dapat ada juga beberapa investor outside di United States. Okay, so ada juga beberapa. So mungkin ada institution tapi mereka tidak disclose atau bagi tahu siapakah institution tersebut. Okay, so siapa yang tak kenal KDSN ni buat apa? Okay, baca terus dekat Our Business ni, kita terus tahu. Okay, dia buat apa? Ada subsidiary, 7 subsidiary across 41 countries, so negara yang banyak coverage. Okay, consumer product, direct selling, external distribution agency, product on sale, lebih kurang macam beberapa produk-produk MLM yang kita biasa dengar lah. Okay, macam Amway kan, Hi-O yang sekarang namanya Beshop kan. Okay, dan juga beberapa syarikat kecil-kecilan yang lain juga. Okay, macam Causeway ke Julian kan. So, itulah dia. So, ada beberapa country juga yang dia dah berkelana seperti Peru, Bolivia, Mexico, Filipina, Morocco, dan juga beberapa country di dalam Middle East. So coverage di luar negara tu sangat banyak lah kepada DSN ni. So bila kita cakap pasal coverage luar negara yang banyak ni, kita tahu dia punya market reach sangat banyak. So ada potential kepada syarikat DSN ni untuk kembangkan dia punya sayap mereka kepada negara-negara tersebut, dan mereka tidak akan saja tertakluk kepada negara Malaysia. So dari segi itu, maksudnya dekat sini segala isu-isu luar negara seperti geopolitik dalam geopolitik luar negara mungkin akan beri kesan, tapi depends dekat negara mana, dan dari segi ke negara kita, dari segi polisi-polisi yang ditetapkan oleh kerajaan mungkin tidak akan memberikan kesan sangat kepada DSN ni lah. Mungkin hanya kepada demand daripada pengguna-pengguna seperti kita lah. Okay, so situ dia bagi tahu pasal kekuatan dia, strong presence in Bolivia and Peru untuk direct selling. So adanya boleh punya ingredient seperti inilah Genoderma, spirulina dan seterusnya, cordyceps ni. Okay, so exposure dia sangat besar lah kepada Latin America, North America. Dia letakkan in order ni. Kira Latin America tu dekat sini lah, Bolivia, Peru, which is bahagian Amerika Selatan. Okay, so business platform dengan broad product portfolio. So dikatakan produk yang sangat popular lah. So mungkin tidak popular di kalangan kita sebab kita tak tahu pun dia orang promote dekat dalam Malaysia terlalu banyak pun. And then maybe no wonder lah sebab produk mereka banyak di luar negara, bukan di dalam kerangka Malaysia. So dari segi bisnes dia punya dia banyak dia propaganda ke luar negara ni, mungkin kita tak nampak value sebagai orang lokal, dan kita pun tak pernah dengar produk DSN ni produk apa. So kita tak tahu kan. So sebab tu kita baca prospektus, kita tahu apa yang ada. Okay, dan expensive, okay, bukan mahal, expensive maksudnya dia kembangkan, okay, distribution global dia untuk direct selling strategi dia. So dia memang tak concentrated langsung kepada satu sebuah negara, tetapi banyak negara-negara yang ada di luar sana. Okay. Strong track record of profitable growth and cash generation. Dia dah katakan ni. So mungkin dia punya leverage ataupun segi loan tu tak banyak lah. Robust technology system dan to support global operation. No license fees, minimal cost untuk global rollout, and we own the source code and blueprints of all existing software application. So dia ada nak tunjukkan dia ada niche ni. Okay. So impact ni dia biasa. Future plans, dia nak buat apa? Dia nak growkan pathway into new and existing markets. Okay. Dia nak catering untuk consumer need dan enhance member management. So dia nak tambah produk lagi lah. Okay. Nak perbanyakkan lagi member participation. Tu dah dia punya misi dia. Okay. Continue expansion of vertically integrated global supply chain. Okay, dia nak tambah lagi. Okay, supply chain cakap distribution network dia kepada negara-negara luar lah. Okay. Dan technological ecosystem dia, mungkin dari segi dia punya macam kita bandingkan MB pada website dia kan, semua tu. So dia punya technological ecosystem dia untuk mudahkan pengguna dan juga orang luar tertarik dengan produk DSN ni. Okay. So, cuma dari segi kekuatan tu kita kena tahulah risiko tetap ada sebab kita nak masuk dalam dunia pasaran ni, kita kena tahu kekuatan dan juga risiko. So, key risiko yang dia kena hadap, okay, untuk bisnes ni, okay, kita kena tahu, okay, ada kompetisi yang sangat tinggi, okay, dengan direct selling ni. Dia boleh fail untuk maintain ataupun kembangkan dia punya network. Okay, it's not easy sebab kita tahu tadi Amway tu bukanlah satu-satunya direct selling yang ada di dalam dunia. So DSN
pun nak cuba masuk dalam market share global ni, kalau kita cakap pasal kerangka Malaysia mungkin dia tak rasa sangat. Tapi kalau cakap pasal dunia punya direct selling dan juga MLM ni memang sangat robust lah, memang besar dia punya market size dia. Okay. Then dia cuba nak bersaing lah, cuma dia letakkan pasaran ni dalam local market ni. Mungkin lah tadi kenapa tak listing dekat Nasdaq je kan. Dah dia choose untuk listing dekat pasaran bursa tu. Okay. Mungkin dia sebelum tu dia akan buat 2 listing ke sana ke, tu terpulang lah. Sebab ada juga company-company yang listing dekat sini dan dia juga listing dekat Singapore ataupun luar negara-negara lain. Contohnya macam Grab pergi listing kat Nasdaq, okay? Even Top Glove pun ada juga listing dekat Malaysia dan juga listing dekat Singapore, dan I think latest dia list dekat Hong Kong juga. So tak ada masalah. Okay, terpulang sebab dia nakkan dia punya market share tu daripada market-market tersebut. Okay. So limited control over the members, memang tak boleh nak buat apa lah sebab member yang akan menjaga dari segi sales and distribution tu. Okay, external distribution agencies in 21 jurisdiction. So ada banyak produk-produk distribution agency yang dia kena jaga. So mungkin daripada segi risiko kepada external reputation tu akan terkesan juga. Dan dia mungkin tak berjaya nak kembangkan kepada market yang baru ni. So panjang sangat cerita ni. Dia cakap mungkin tak berjaya nak kembangkan ke market yang baru. Okay. Risiko seperti keselamatan, okay, reputation produk, okay, tiba-tiba ada social media cost produk DSN ni bermasalah ke, itu mungkin akan jadi risiko juga kepada kepada saham tersebut. Okay. So, sekejap, ada lagi yang tak dapat link ke? So, sepatutnya dah link ni di-blast kepada macam ni, public ke ataupun sekejap, kita tengok. Mungkin ada yang tak dapat lagi link ni. Okay, kita tukar ni sekejap. Sebentar So, saya tengok dalam group. Okay, ada mungkin yang tak dapat lagi So, kita bagi juga link Zoom. Sekejap Okay, untuk kawan-kawan yang belum lagi join, okay, ajaklah kawan-kawan. Okay, tak apa, sempat lagi ataupun belum lagi di penghujung. Okay, sila. Okay, daripada Telegram, okay, daripada Facebook, okay, ajak lagi ramai-ramai. Okay, tolong. Okay, blast sikit dekat FB ataupun story ke, Instagram ke, Telegram, sekali-sekali ramai. Okay, alright. YouTube kita dah on ke? Tak ingat lah. Error okay, tak apalah. So, nampaknya kita berada di dalam Zoom je lah hari ni tak ada masalah. Okay. So kalau yang ada dalam Zoom hari ni, kalau ada persoalan sila bertanya, shoot your question, then kita akan tengok at the end of the session je lah macam mana. So, kalau tak ada soalan, saya bercakap seorang ni pun tak best juga kan. Cubalah berinteraksi sikit. Okay, so tahulah ni free session. Okay, tapi jangan biarkan saya seorang-seorang di. Okay, alright. So risk factor yang seterusnya. Okay, mana lagi? Okay, so dia juga subject to product liability, so mungkin ada kena bagi insurance ke ataupun product defect ke apa kan. So tu antara risiko yang kita perlu fahami jugalah. Okay, so tengok nama di LSJ siapa kan, di L1 tadi kita tengok dekat glossary tadi tu. So ni antara director yang ada lah. Cuma orang kita tak pandang sangat nama-nama director ni, tapi mungkin kalau kita tengok dari segi detail director ni, adakah dia mempunyai syarikat-syarikat related yang berkaitan dengan kita punya pasaran saham dan juga counter-counter yang lain. Itu mungkin kita boleh tahulah dia punya influence tu dekat dalam counter mana. Okay, dan kalau kita lihat kat sini, okay, dia cuba target dividend policy 30 ke 50% payout daripada dia punya profit. So maksud syarikat DSN ni adalah syarikat yang boleh katakan sebagai established. Okay, syarikat yang dah established dalam market, dalam pasaran pasaran dunia. So mereka comfortable untuk bagi dividen daripada 30 ke 50%. So kalau siapa yang berminat untuk hold syarikat DSN ni, dan dia mungkin akan bagi 30 ke 50% dividen ni lah, sebab syarikat ni dikatakan stabil. Okay, dan macam mana dia cakap macam tu, dia tengok daripada tahun sebelum ini, tahun 2020, 2021, 2022, okay, diberikan dividen sebanyak 55 juta, okay, 280 juta declared untuk tahun 2021 dan 70 juta declared untuk tahun 2022. Okay, dari segi profit pun, okay, dibuatkan ratio tu, okay, macam mana kira ratio, okay, computed based on dividend paid out by dividend profit. Okay, dia bagi 0.22, which is 0.22% lah daripada
daripada profit tu. Okay, ada dividen dia bayar 55 juta dengan total profit sebanyak 22.55 juta tu so banyak juga tu 80 juta bagi yang paid untuk tahun 2001 dekat 40% kat tu. Okay, so tahun 2022 pun dekat 50% dia dah bayar dekat shareholder. So menarik lah menarik juga saham ni sebab dia bagi dividen. Okay, so sahamnya agak stabil, biasanya akan bagi dividen lah. Jadi kalau saham tu keep rugi, company pun keep rugi je, susah juga nak bagi dividen. Okay, so itulah dia apa ni yang akan memberikan apa ni kita punya confidence, adakah kita boleh hold ataupun tidak syarikat DSN ni. Okay, so tu untuk kita faham secara briefly. Okay, selamat datang pada yang baru join kita dalam session ini. So kita dah lebih kurang baru je suku baru suku kita baru tahu dah pasal IPO allocation tadi kepada siapa. Kita dah sekarang kepada sedikit bahagian information ni lah pada dividend policy ni. Okay, so setakat ni masih lagi positif. Kalau ikutkan pembacaan secara fundamental ni masih lagi positif walaupun harga 76 sen. So dia bagi dividen pun ada juga kepada 30 ke 40%, 30 ke 50% dividen yang telah diberikan. So dari segi stability kepada syarikat ni ada international reputation, so boleh dikatakan masih lagi bagus lah setakat ini. Okay, setakat ini masih lagi bagus. Okay, ni adalah apa ni dia punya okay, ni adalah dia punya allocation oleh siapa-siapa yang pegang ni lah. Okay, kalau kita tengok kan selepas listing nanti director yang 2 orang ni akan pegang sebanyak 64% dan ada juga syarikat yang di Singapura ni pegang 13.2%. So yang lain mungkin dekat public lah. Okay, kalau kita lihatkan lagi ni adalah proceed dia. Paling mudah mudah sangat DSN ni sebab paling mudah sebab dia punya allocation sangat sikit. Dia nak katakan nampak not bad Julai kan DSN ni kan. Ya Tuan Helmi, Tuan recommend tak beli IPO ni. Sabarlah Tuan Rizal, kita baru nak baca ni terus recommend. Tu tak best lah kalau tak belajar baca sampai habis ni. Okay, sorry Tuan tapi apa ni kita kena be objektif sikit. Bukan tak recommend tapi benda ni perlu kita fahami dan bersama-sama apa ni form your own judgement tu, adakah sesuai ataupun tidak kita beli. Sebab saya tak boleh recommend kalau tuan ada modal sikit sangat saya nak beli ni, saya boleh recommend kat semua orang, tapi kalau modal dia tak banyak dan tak boleh recommend, betul tak? Okay, setakat ini kalau mengikut penceritaan setakat ini, okay, IPO ni masih lagi okay. Okay, setakat ini dari segi reputation syarikat tu, okay, dari segi apa ni ruang negara punya ni, dari segi financial dia bagi dividen, IPO ni sesuai untuk invest. Saya tak cakap trade IPO ni sesuai untuk invest. Okay, IPO ni sesuai untuk invest sebab ada dividend policy. Okay, dividend policy tu ada, reputation luar negara ada, produk direct selling pun bersampai ke luar negara. So boleh kalau kita nak invest dan dapatkan dividen secara pulangan pasif tu. Okay, now kita tengok kepada bahagian proceed. Okay, semua orang akan selalunya akan reflect sebab dia nak bayar bank borrowing. 65% daripada duit kita yang kita beri kepada dia orang kejap lagi ni, sebelum pukul 5. Okay, 80 juta dia bagi kepada bank borrowing. Bank borrowing dia bayar dalam masa 12 bulan dia terus settlekan. Kalau kita lihatkan dari segi proceed yang sedemikian, tak lama lah sebab mungkin syarikat ni pernah di listing sebelum ni dan dia pun memang dah ada projek yang boleh katakan establish. So dia dah boleh katakan an established company yang sudah pun bertapak di dalam market dunia dan juga market pasaran Malaysia kita sini. So listing dia tak perlukan banyak sangat benda pun. Okay, company is already reputable. Okay, so dia buatkan nak kurangkan komitmen syarikat je. Benda yang paling simple. Okay, sebab kenapa syarikat pilih untuk membayarkan borrowing instead, sebab mereka sudah cukup sebenarnya untuk, boleh katakan mereka sudah cukup untuk menjadikan internal punya fund untuk diorang kembangkan syarikat tersebut. Tetapi daripada gunakan sales di masa hadapan untuk bayarkan bank borrowing yang sekarang ni, okay, dan OPR pun naik kan, so baiklah, okay, kita minta di public bayarlah loan borrowing ni so that kita tak payah bayar interest tu. Okay, secara mudahnya macam tu lah, dan dia akan ada cash pile lah, so dia akan ada cash pile yang seterusnya untuk projek-projek yang mungkin yang seterusnya, dan tiada masalah untuk dia buat loan lagi sekali lah. Okay, so sebenarnya tiada langsung negatif naratif kalau kita nak katakan kalau bank kalau IPO tu untuk bayar borrowing bank je negatif. Tidak sesama sekali, tidaknya seperti itu yang kita terus comparekan. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ni
Mr. DIY kalau siapa ingat, Mr. DIY dan juga Citos antaranya IPO main market IPO main market yang gunakan almost 60 to 70% untuk bayar repayment borrowing. Okey, dan kita lihat apa yang jadi kepada Mr. DIY sampai RM4 dan juga Citos sampai RM2. Ya Tuan Radin Subhi. Dan saya nampak muka Tuan dan juga rakan Tuan. Okey. Terima kasih join session kita pada hari ini. Okey, tak apa. Okey, saya welcome, saya alukan. Kalau ada soalan silakan bertanya. Okey. So Tuan Razi kita, okey, IPO trader kita, company cash strong. Okey. Ni memang ada baca dah ni IPO ni. Okey. So insyaAllah dari segi itu pun sebenarnya okay, repayment borrowing okay, so macam tu lah, kita ambil setakat itu saja. Kalau kita nak baca, kita baca kepada 4.6 ni. Okay, loan apa yang dibayar sebenarnya bayar. Okay, boleh je kita lihat sebentar lagi. Okay, dari segi financial highlight, kita tengok revenue mereka sampai ke 1.1 billion, 1.1 billion, okay, 1 billion, 1.2 billion, okay, setakat 3 tahun rolling. Okay, revenue yang sangat konsisten. Cost of goods sold, okay, dia punya cost untuk menjual barang tu sebanyak 191 juta sahaja. Uish, okay. Kalau dari segi reputation kat sini, okay, 1.1 billion sales yang dibuat, daripada cost tak sampai 200 juta. 200 juta cost saja dikeluarkan untuk janakan almost 1 billion punya profit. Okay. 1 billion punya profit. Tak tahu duit dia dapat tidak kan? So kita tengok bahagian receivable sekejap lagi. Okay. Dan profit yang diberikan, okay, selepas cukai up to 200 juta. So mungkin bayar distributor ni, bayar agent ke, bayar cost distribution network ke. Okay, FP ni financial period dia compare dari segi Oktober. So dia tutup pada Februari punya year end. Dan dia ni last punya report sehingga Oktober lah. So dia compare 2022 Oktober dengan 21 punya Oktober. Itu pun menunjukkan kenaikan yang sangat mendadak daripada tahun 2022 from 2021. So profit pun naik pun berganda juga daripada period Oktober kepada Oktober yang 2022 ni. Okay, tak sure kenapa ni unaudited tapi 2022 punya audited kan. So pelik sikit lah. Tak apa, itu bukannya isu yang besar. Okay, so gross profit margin yang keuntungan kasar tadi kita lihat sebanyak 80%. Jarang saya lihat, okay, fundamental yang sedemikian. You buat bisnes apa 80% tu profit. Buat bisnes 80% tu profit. Okay. Sangat rare lah, sangat rare. 80% tu profit, tapi secara kasar bila dah cost yang berkaitan dengan tax ataupun bayar-bayar pekerja-pekerja semua, tinggallah hanya 17% saja. Okay. 20% profit selepas tolak gaji dan juga kos-kos admin saja. To me still okay. Still boleh katakan mantap dan juga padu jugalah DSN ni. So saya tak tahu apa yang nurse-nurse di luar sana, DSN ni tak popular ke apa ke, tak ada orang minat ke, produk Chinese ke, tak apa, itu saya tak pandang. Okay, kita tengok dari segi numbers dan segi reputation mereka, dan itu dari situ kita boleh judge adakah company ini secara objektif sebagai investor tu sesuai tidak untuk kita. Okay, you kena letak mindset dari segi seorang businessman. Okay, so total equity dan juga total borrowing. Kalau kita lihat di sini, borrowing adalah pinjaman tidak termasuk pajakan. Okay, borrowing adalah pinjaman yang biasa, pinjaman-pinjaman biasa, dan juga hutang-hutang mereka kepada vendor lah kalau ada. Okay, sebab dia orang pun ada supplier kan. Okay, kita nak beli barang, kita mestilah tarik barang daripada supplier sesiapa kan. So mungkin ada hutang supplier juga sikit, tapi tidak ada masalah pun sebab sales mereka yang terlalu banyak ni. Okay. Nah, kalau kita lihatkan, okay, net debt mereka, ni bukan net debt negatifnya apa kalau kita tak faham computed based on total borrowing less cash. Kalau negatif ni bermaksud dia orang adalah in cash position. Dia orang tak ada hutang pun. Okay, bermaksud dia orang punya hutang tu sangatlah sikit. Sangatlah sikit, tapi dia guna IPO tu untuk bayar hutang. It's not that significant at all. Okay, tak berapa signifikan langsung isu bayar hutang ni sebab mereka tak ada hutang sangat pun. Okay, this is net debt memang negatif setakat ni, tapi kalau kita comparekan dengan dari segi gearing ratio, okay, tidak melebihi 1. Okay, orang tak faham gearing ratio ni apa dia kalau orang tak faham gearing ratio ni apa, okay, kita buat simple fundamental punya kelas okay, gearing ratio. Okay, gearing ratio ni apa? Okay, gearing ratio ni apa? Kalau kita lihatkan dari segi Google search yang paling simple, okay, gearing ratio boleh ada 3 yang kita boleh pakai. Total debt over total equity, okay, earning before interest dan juga tax dibagi total interest ataupun total debt dibagi total asset. Okay, ni adalah dia punya ratio ni. Okay, so maksud daripada
gearing yang dia ada ni, okay, 0.2%. Hutang mereka hanyalah represent 0.2%. Maksudnya 20% lah. 20% sahaja daripada aset. Kalau mereka jual semua aset mereka, tak sampai 20% saja settle lah hutang. Boleh faham macam tu? Okay? 20% saja digunakan untuk settlekan hutang. Dan kalau dah gunakan IPO untuk settlekan hutang, memang macam tak ada hutang lah. Okay, so sangat insignificant lah. Okay, sangat insignificant. So boleh dikatakan company dalam net cash position lah. Dia punya cash position tu sangat strong. So tidak ada masalah pun. So ni ini kita timetable. So no problem. Tak ada issue. Benda yang kecil. Okay, retail offering benda biasa. Okay, director pun dapat sampai 60 juta shares. Okay, sebanyak 190 orang yang dapat. 190 orang ni tidak tertakluk kepada moratorium. 754 employee yang dapat ni pun tidak tertakluk kepada moratorium. Diorang pun boleh jual pada hari yang sama, termasuklah orang yang apply ni sekali pada hari ni. Okay, 100 juta untuk yang hari ni punya. Okay, 50 juta kepada kita dan 50 juta kepada non-bumi. Okay, so tu secara basic. Ini tak perlu, okay, bahagian 4.2 ni semua tak penting. Okay, dah ada yang 4 kita nak tahu tu tadi mana tadi? Is it 4.6 Sekejap so total share dia 4.9 49 billion so lebih kurang 3.7 billion market share yang dia akan keluarkan sekejap lagi pula dalam bulan ni. Okay, so kita akan compare sikit dengan beberapa apa nama tu, dengan beberapa syarikat sekejap lagi. So ni use of proceed ni sebenarnya 80 juta ni dibayar loan apa? Okay, kita boleh lihat. So 80 juta ni, okay, dia bayar loan, term loan OCBC. Term loan OCBC in amount dalam USD. Okay, dia term dalam USD. Okay, maturity date pun sampai 2026 dan juga 2031 lah. Okay, ada 3 loan. OCBC dan juga UOB punya loan lah, revolving credit ni. So dia nak tutup amount of interest tu. So dia boleh save. Okay, and dia boleh save sebanyak 400 ribu, okay, 3.8 juta, okay, 1.4 million dekat sini dengan settlekan bank borrowing tersebut. So kenapa dia buat loan ni? Okay, kita boleh baca pun. Okay, dia buat apa ni? Okay, dia obtain loan ni untuk acquire, okay, freehold land dekat Cyberjaya. Okay, then revolving credit ni juga untuk working capital, so untuk membantu dari segi raw material, packaging material, so semua ni untuk membantu penjanaan business revenue. So baguslah digunakan loan ni. So tiada masalah pun kalau dia nak gunakan kita punya duit tu untuk bayar loan yang sudah digunakan untuk kembangkan kewangan syarikat tersebut. Okay, so working capital nanti dia akan gunakan 17.5 juta ni nak buat apa ni? Okay, nak beli kopi powder, creamer, sugar kan, sampai aluminium foil 17.5 juta nak beli benda ni je. Tak tahulah siapa yang boleh lobby supplier kan. So tanyalah, okay. Sebab kita tahu walaupun duitnya akan pergi kepada syarikat tersebut, okay, dia orang akan mencari juga vendor-vendor ni untuk memberikan supply barangan ni kepada mereka. Okay, dan itu sebenarnya menjana ekonomi kita juga. Okay. Dan professional fee ni sebanyak 24 juta mereka perlu spend untuk listingkan IPO ni. 24 juta untuk cost spend listing. Tapi yelah 1 billion punya profit, 1 billion punya revenue, 24 juta untuk spend bayar cost advisory ni, boleh katakan sikit lah. Nampak tu dia bayar professional fee pun up to 17 million. So saya nak jadi saya nak jadi IPO underwriter lah. Okay, 7 juta boleh dapat ni. Okay, banyak juga brokerage pun sampai 3 juta dia bayar 3 juta dia bayar untuk brokerage saja. Dan ada fees. Banyak juga dia spend. Okay, yang lain tidak penting. Okay, bab yang brokerage fee tak penting. Okay, yang kita nak lihat secara directly, okay, adalah mari kita tengok sini. Kalau tak tahu lagi nak tengok kat mana, okay, sentiasa kita balik kepada content tadi. Okay, sebagai perspektif kita tahu bisnes buat apa, kekuatan nak buat apa, detail IPO tu kita tahu sikit. So kita nak tahu lebih lagi kepada mana sorry, tertinggal buat ni 4.4 basis of arriving ni. Macam mana dia derive harga tu sampai dapat jadi 76 sen tu. Okay, so kita boleh terus control find je. Okay, basis of arriving, nampak. Okay, kita tengokkan dari segi sini dia bagi PE ratio PE multiple sebanyak 15.6 kali. Okay, EPS 4.87. Okay, berdasarkan profit Februari 2022 lah. 23 belum keluar lagi.
Okay? Dan itu okay, dia katakan dari segi 15.6 ni dia tetapkan harga kepada 76 sen tu. Okay? So kalau PE tu ada segi analyst ada yang katakan sampai 20 dan mungkin dah ada lagi ruang untuk naikkan harga sehingga 80 sen dan seterusnya lah. So dia berdasarkan apa ni dia punya strength and weaknesses tadi tu lah. So very simple saja. So kita kena comparekan PE ratio 15.6 tadi dengan syarikat-syarikat yang lain. So adakah mereka mempunyai DPE yang lebih kurang sama ataupun PE ratio DSN ni lagi bawah ataupun lebih berbanding syarikat-syarikat tersebut. So nanti kita akan tengok tidak lagi. Okay, alright. So bahagian 4.6 iaitu yang biasanya kita akan lihat. Okay, yang seterusnya, sorry. Ni content. Itu kadang-kadang scroll ni tak best-best sikit. Okay, table of content. Okay, part yang seterusnya, okay, kalau yang betul-betul nak baca sebagai investor akan go through lah sampai risk factor information group ni. Okay. Dan kebiasaannya saya akan tengok juga sedikit sebanyak dari segi apa ni, industry overview iaitu page 219. Okay. Page 219. Page 219 industry overview. Alamak. Tak bagi lah. Okay, tak apa. Page 219. Ke sini Oh, okay, belakang lagi. Page 219. Sana. Okey, nampaklah. Okey. Page 219. Okey, kita nak tengok independent punya analyst. Okey, independent analyst maksudnya syarikat independent yang mengeluarkan analyst. Dia akan compare lah dengan syarikat apa yang DSN ni bersesuaian untuk di apa ni apa tu di compare kan di apa ni diletak sebelah bersamalah macam itulah lebih kurang apa compare dalam Melayu dibandingkan okey so dia employ Frost and Sullivan. So Frost and Sullivan juga digunakan oleh Farm Fresh lah. Okay, Farm Fresh pun gunakan Frost and Sullivan juga hari tu, and sangat jarang orang gunakan Frost and Sullivan ni sebab dia punya cost tu agak mahal. Okay, dan dia punya apa ni coverage biasanya agak in depth lah biasanya. So market research ni dia banyak cover juga tentang market dan juga industri tersebut. Okay, so dia ada letakkan dia punya metodologi semua tu, tak apa. Kita nak tengok, okay, dia comparekan dulu dari segi direct selling punya company macam mana dari segi industri, and dia comparekan dari segi size of selected country, okay, global wise. Okay, kita tengok produce up to sampai berapa ni 150 juta dari segi global USD. Okay, dan kita tengok Malaysia sahaja. Okay, Malaysia sahaja punya direct selling kalau kita tengokkan dari segi size USD million up to 6.2 billion ni. Ke billion Oh ni million. Ni lah 6.2 billion lah. So 150 billion secara global. So 6.2 6.3 billion sahaja daripada Malaysia. Kalau compare dengan US 26 billion dan yang lain yang paling tinggi pun Mexico. Okay, Mexico 8.4 billion. So industri direct selling kat Malaysia ni antara yang besar juga antara yang besar juga. Okey, antara yang besar juga kalau kita tengok dari segi negara-negara yang memiliki research ni. Okey, Peru pun tak banyak, India pun yang negara besar pun tak banyak, Filipin pun 1.3 sahaja. Middle East tak buat comparison lah kot dan Thailand pun 2.5 million sahaja. So 2.4 billion sahaja. So 6.2 billion untuk direct selling market Malaysia ni. Memang apa ni rakyat Malaysia suka direct selling Okey, growth yang ditetapkan over the last 2016 sampai 2022 sebanyak 9.6%. Okay, sepanjang 5-6 tahun tu 9.6% growth setiap tahun. Okay, so memang betul-betul rakyat Malaysia sukakan direct selling. Memang ramai Malaysia yang produk apa yang sukakan produk direct selling ni. So dan fokus untuk sampai 2026 dia expected yang apa ni retail sales direct selling akan grow sampai 8.9 billion, which is third behind Mexico dan juga of course US paling tinggi 30 billion. Growth dekat US tak banyak sangat. So mungkinlah tu sebab tu ramai rakyat Malaysia kita buat HIO, buat MW semua kan. Tengok growth dia sangat tinggi. Tuan rumah jangan conteng tak reti lah nak label ni. Tolong si. Tolong disable conteng. Tak hijau tu. Annotate tu. Tak ada lah.
Disable notification pada. Okay, dah. Alright. Okay, jumpa. Okay, tak best lah conteng. Okay, ya, right. Ni, di Fortified Food and Beverages, FFB, bukan Farm Fresh Berhad Okay, so direct selling accounted for 8.7 dalam global. Okay, memang satu dunia 8.7% rakyat dunia sukakan direct selling. Okay, ni statistik Okay, retail sales daripada selected countries untuk health and dietary supplement. Okay, health and dietary supplement macam ubat-ubat, bukanlah ubat kuat ke apa tapi supplement sebagai kesihatan tu lah. Okay, of course US 4.5 bilion, dan kalau kita lihatkan Malaysia pun lebih kurang 497 juta berbanding dengan Mexico, India. India pun tinggi juga sini untuk health product. Okay, Peru pun lebih kurang tinggi juga. Okay, so memang kita antara tinggi lah. Okay, kita berada di seantero dunia, antara negara yang kuat dengan produk direct selling untuk healthcare ni. Personal care dan juga kosmetik pun 1 billion juga 1 billion compare dengan Mexico dan juga Peru. US pun memang paling tinggi lah. So dari segi industri memang direct selling untuk produk produk kesihatan ni memang tinggi. So dari situ pun kita nampak memang rakyat-rakyat suka lah. Dari segi aging lagi lah kan. Kita pun antara negara yang akan mengalami masalah aging population. Sebab tu dia cakap aging population akan memerlukan nutrition yang agak tinggi jugalah. Okay, so metabolism kurang, perlukan organ function apa semua kan. Okay, urbanization, rising income lagi lah. So semua dia dah ambil faktor. Okay, COVID impact dan semua memerlukan produk-produk kesihatan. So kita compare kat situ pun dah kira banyak lah. Okay, so ada integrated direct selling dan juga average direct selling. Kalau kita lihatkan, okay, ini semua, okay, kalau dikatakan, kalau kat sini bermaksudnya DSN terlibat dalam this part lah, iaitu manufacturing. Is it? The dash line board indicate the operation of integrated direct selling. Okay, kita cakap pula. Okay, DSN ni part mana? Saya rasakan mungkin semua kot, sebab dia juga R&D tu. Okay, ada raw supply, ada manufacturing dan juga distribution tu. Okay, average biasanya akan masuk dalam ni saja. Dia mungkin akan cari direct selling daripada negara luar, tetapi dia orang hanya buat distribution saja. Tapi DSN juga ada juga bahagian yang buat R&D dan juga cultivation, raw supply, demand, supply material, raw material supply tu. Okay, so yang seterusnya ni banyak sangat information talk ni. Okay, so tak apa, kita compare terus. Yang lebih penting kita nak tu adalah operation wise direct selling dekat mana position DSN. Okay, tengokkan DSN geographical presence 48 negara. Okay, setakat 2020, 50 tahun 2022, R&D facility pun ada, cultivation facility pun ada, manufacturing pun ada. Setakat ni, 91% innovative product produce in-house, tidak memerlukan produk ataupun luar negara. 91%. Okay, dan kalau kita tengokkan yang lain, Amway, Amway pun walau ada banyak sampai lebih pada 100, hanyalah 35% sahaja yang produce in-house. Bermaksud dia orang memerlukan company luar untuk produce produk dan mereka, Amway, akan distribute melalui channel mereka kepada customer. Faham tak? Maksudnya produk-produk ni semua dibuat secara sendiri lah untuk DSN ni. Sebab tu mungkin orang tak kenal. Distribution ni pun tak tahulah sampai tidak, tapi sebab orang tak kenal tak sampai kot. Tapi dari segi size of revenue tu besar juga tu. Okay, dari segi comparison in terms of Amway, Herbalife, Nu Skin, Oriflame Holdings dan Usana. Mungkin yang bawah tak kenal sangat lah. Setakat Nu Skin yang Herbalife tu quite popular lah. Okay, dan produk-produk yang kalau kita comparekan DXN yang paling tertinggi, bermaksud dia orang memang produce semua produk mereka in-house, tidak memerlukan kos-kos luaran. Mungkin sebab itu juga kenapa cost of sale mereka sangat rendah, sampai 80% keuntungan kasar adalah daripada dia orang dapat berjandakan 80% keuntungan kasar tu. Mungkin sebab ni dia, sebab produk semua in-house. Okay, dia bandingkan kalau you buat bisnes, you kena outsource ke orang lain untuk buat servis, and you kena bayar dia punya service fee lah. Berbanding kalau you sendiri yang generate from in-house punya services, you buat sendiri, cost tu you bayar, gaji sendiri, gaji pekerja sendiri, and then dia dapatkan, you boleh markup kan dari segi produk tersebut kepada public. So tu boleh janakan profit range yang agak tinggi lah. Okay, so then di compare pula member details of selected direct selling. Total member pun DSN antara yang paling tinggi dalam research ini. Sebanyak 14.3 million member setakat 2022. Ada juga sebenarnya. Membership fee pun tak ada macam Amway.
Dan Amway setakat global pun tak terlawan juga dengan DSN ni. Tapi orang tak tahu pun DSN ni. Cuma itulah dia 44.4 juta saja active member berbanding dengan 7 juta oleh Amway ni. Okay. Alright, so Herbalife pun rendah sikit lah. Tapi itulah dia. Okay, revenue, okay, of course, kalau dari segi revenue, kalau kita lihatkan revenue of group selected public listed, tengokkan DSN hanyalah 282. Nampak lah, dari segi size. Okay, size dalam Malaysia sahaja, okay, DSN ni tidak popular. DSN tidak popular. Sebab ni dia comparekan dengan Malaysia sahaja. Okay, tengok DSN 280 juta, Herbalife 5.2 billion, Nuskin 2.2 billion. Yang Amway Holding Malaysia pun 344 je. Okay, tak banyak. Okay, 344 juta saja. Mungkin kita nak minta kan. Herbalife dengan Nuskin bila nak listing mesti ada ramai demand. Okay, tu dari segi comparison ni. Okay, dia di-compare dalam bentuk USD pula tu, tapi dalam kerangka Malaysia sahaja. Okay, yang lain okay, dia punya annual growth dia, okay, gross profit margin pun memang sangat tinggi lah. Yang kita kena faham juga, okay, dia compare juga dengan in-house yang company lain, maksudnya produk-produk yang produce internally dengan yang without in-house, maksudnya yang produce dari luar daripada company. Tengok secara average-nya DSN memang place antara yang paling tinggi berbanding average company yang lain. So, memang baca ni nampak macam wajib apply lah DSN. Nampak macam wajib apply kan. Dari segi sentimen ni, okay, dari segi sentimen of FFB, produk kesihatan juga produk makanan ni, dari segi market share dan data yang dipresent oleh Forbes and Sullivan ni, mungkin dia bias kepada strong ni dia punya market presence dekat bukan setakat dekat Peru dengan Bolivia tadi cakap dekat Latin market memang paling kuat lah kepada produk DSN ni, dan ia punya data memang showing tinggi lah, okay, 33% setakat 22 kepada Peru dan juga Bolivia ni. Tapi dalam Malaysia tidak banyak, okay, 3% sahaja, okay, 3% sahaja dalam Malaysia, tapi dalam luar negara memang tinggi. Sebab tu mungkin kita tidak apa nampak popular kepada dalam negara kita, dan mungkin tidak ramai ataupun tidak banyak coverage yang diberikan kepada DSN ni, sebab orang tak nampak dia punya value in detail tu. So kalau kita dah baca benda ni, kita nampak kan, dia orang punya sale luar negara ni penting sebab memberikan production yang sangat besar. Okay, cubanya itulah dia. Mungkin dari segi sentimen orang tak berapa nak, then itu akan juga drive, sebab kita kena faham supply dan demand syarikat punya share tu adalah satu faktor yang berbeza. Dari segi fundamental kita nampak syarikat ni power, dia punya reputation overseas, okay, Latin American punya presence, okay, produk MLM dia yang memang untuk international, tapi dari segi local orang tak minat sebab produk dia tak banyak sangat coverage berbanding dengan Amway, Herbalife, Nuskin dan apa lagi lah produk MLM. Dan kebanyakannya produk-produk traditional ataupun Chinese punya community. Itu pun saya tanya kawan Chinese pun, saya pun ada juga yang tak tahu DSN ni. So itu ada. So dari coverage memang tidak berapa popular lah di Malaysia. Tapi untuk international level mungkin ada dia punya traction dia di situ. Alright. So dari segi summary memang kalau kita fahamkan dari segi tadi tu, kita nampak memang DSN ni international punya presence memang padulah. Okay, dari segi lokal dia mungkin tidak berapa ni. So kita kena faham kita dalam market lokal, institution dan juga foreign level investor akan berminat untuk invest sebab dia bagi dividen up to 30 ke 50% tadi. Kita dah baca kat awal tadi. Tapi dari segi konsep untuk trading, untuk flip on the first day, kita kena faham juga mungkin demand tu akan susah untuk dapat traction disebabkan harga yang juga mahal tu satu, dan juga akan ada tangan yang mengawal harga saham ini untuk tidak naik terlalu banyak. Okay, so you all tak boleh expect sangat harga DSN ni untuk meletup lebih-lebih macam sampai 100-200% tu. Okay, 20-30% tu sebenarnya dah cukup lah. Okay, untuk company setakat level ini. Okay, untuk dia punya reputation dan juga institution yang mungkin akan involve dan juga dividen yang dia akan bagi, kebiasaannya syarikat-syarikat seperti ini akan ada tangan-tangan yang menjaga. Tangan-tangan yang menjaga tu dia tak akan bagi jatuh banyak sangat mungkin, ataupun dia jatuhkan tapi dia ambil balik sebab dia nak pegang, okay, dia nak pegang value yang diberikan oleh syarikat tersebut. Okay, sebab orang yang lihat secara pandangan lokal mungkin tak minat, tapi dari segi international investors mungkin ada. Okay, okay, ada tak profile profile director ni, saya nak tengok sikit.
dia punya pegangan-pegangan syarikat tu. Okay, setakat ini tadi macam terjumpa, tak nampak pula. So ni profile director di SLJ ni, nama dia kat atas dan dia juga ada tak pegang syarikat lain. Okay, ni kita tengok dekat part 9.2.3 untuk kita tengok sama ada dia ada tak syarikat lain dalam dia punya influence. Okay, sebab saya suka tengokkan sedikit sebanyak kalau dia ada influence syarikat lain. Okay, contoh ni. Okay, di SLJ ni nampak tak dia pegang banyak gila syarikat. Okay, Bugano Limited, syarikat mana ni? CM2 Holdings Tambahat, SJ Agrotech, okay, DSN Eco Lodge, Dorman, SJ Investment Holding Director, Green Tech, okay, winding up pula. Okay, ada LSC Plantation, banyak gila dia punya pegangan ni. Okay, tidak ada sangat dari segi pegangan local punya listing companies. Okay, untuk owner ni lah. Okay, di IBY ni pun tiada, kalau kita baca. Okay, banyak syarikat-syarikat pemilikan senyam bahat setakat ini. Jati Foundation sikit. Okay, pusat rawatan pun ada. Viva Panel Liquor. Okay, siapa ni? Okay, pegang Gano Global. Okay, ni antara produk popular dia, Gano ni. Okay, syarikat lain. KV Asia Capital, Private Equity. Capital Consulting. Weh, ini banyak pegang private equity ni. Okay, Viva Panel Liquor ni. Okay, so mungkin dana datang dari sini lah. Okay, Protect Capital Pte. Singapore punya kot. Okay, Datuk Noripa Kamso. Ada Swift. Ada Swift Datuk Noripa ni ada pegang Swift Polish. Okay, dia ada pegang Swift Polish. Dia ada Bank Kerjasama Rakyat. Bank Rakyat Bank Kerjasama Rakyat, Bank Rakyat kan? Dia ke? Lupa pula nama. KBIMB pun ada pegang. Okay, Group Logistik, Top Glove pun ada juga pegangan dia sebagai director. Unit Utama Education. Okay, Tengku Afida pegang apa? Dia pegang Afin Huang. Okay, tak susah dapat funding macam ni. Okay, director kot pegang. Endra Group syarikat property. Sam Engineering Equipment pun bahagian listing company juga, director baru ni, appointed January. Okay, Telekom pun ada pegang juga. Media coverage senang. Settle. Okay, kabel kuat. Gamuda pun ada. IVCAP Venture Capitalist. Okay, Lafaz Malaysia, Now Malaysian Cement. Banyak kabel ni. Banyak kabel ni. Banyak kabel. Tak susah untuk dapatkan institution dan investor. Stephen Heitman. Pegang Indonesia, Switzerland. Lagi Abraham Verkes. Idokco. Axiata punya company. Maxim Global pun listed juga. Bosted Holding. Ni dapat duit free ni. Bosted Hotel, Bosted Properties. Ong Hui Min, Globetronic. Pensonic pun listed juga. UNA, ni apa? Liverpool punya. Alright, so kita nampak dari segi director holding memang orang-orang yang berpengalaman dan orang yang power dan juga mempunyai influence dalam pasaran itu sendiri. Enough about prospectus. Apa ni? Dua suku, 220. Almost sejam dah nampak. Dari segi prospectus saja, walaupun sedikit saja point yang kita nampak tadi, pun dah lebih kurang sejam lebih. Jom kita lihatkan dari segi comparison secara direct kepada apa nama tu? Industry wise. Industry wise. Dari segi IPO, kita tahu dia akan duduk dalam consumer products and services. Kalau kita comparekan lagi, saya selalu refer Malaysia Stock.biz ataupun KSC Screener lah. Kalau kita lihatkan dari segi comparison of product services, let's say kita ambil Amway lah paling direct. Amway paling direct. Product and services, sama ada di bahagian sektor tersebut ataupun kita ambil terus bahagian retailer. Sebab consumer ni ada banyak. Tengok consumer ada food and beverages, travel leisure, food retailer, agriculture kan. Mungkin kita tengok sikit dekat retailer lah. Sebab dia ada Amway, Aeon, ada Atlan, Beshom ni Hi-O Ni Hi-O, The Kamda, Kim Hinju, Mr. DIY pun retailer, My News pada ni. So mungkin comparison yang agak sesuai lah. Nampak kita punya saham tersakiti IPO tahun 2021, Senheng dan juga Tome kita gold dari segi size market cap, ada di Petdeck dalam ni. Tak cia ada Petdeck. Petdeck Petronas punya. Alright, dari segi comparison, kalau kita lihatkan market capitalization yang diberikan oleh DSN tadi kalau anda tak faham tadi, kita punya market capitalization capitalization
3.8 billion. Okay, 3.8 billion adalah market capitalization dekat harga 7.76 sen. Okay, akan diletakkan di level atas daripada Padini dan juga bawah Mr. DIY. Oh, even atas daripada 7E dan juga Amway sendiri. Okay, 800 juta saja capitalization Amway. Walaupun harga dia RM5.28. Tapi kita kena lihat dari segi saham yang diberikan oleh DSN. Okay, DSN adalah sebanyak 4.98 juta. Okay, 4.98 juta adalah saham yang diterbitkan oleh DSN. Okay, kita tulis selalu mana kita kan ni boleh annotate. Okay, asal saham daripada DSN terletak tepi sekejap. Okay, 4.9 billion shares. Okay, capitalization dia 3.8 billion lah RM. Tinggi 3.8 billion ni. Okay, market cap. Okay, so tekan situ. Okay, boleh scroll lah ni. Okay, boleh scroll. Okay, 4.9 billion shares dengan RM 3.8 billion market cap at 76 sen. Okay, dan kalau kita comparekan 3.8 billion market cap ni, okay, memang tidak setara dengan Padini. Even 7E pun, Aeon pun lagi rendah daripada DSN. Okay, dan Amway pun lagi rendah daripada DSN walaupun harga ni 0.28. Kenapa jadi macam tu tuan? Okay, kita tengok dia punya PE tadi, berapa tadi PE ratio dia? 15 kan? Okay, PE ratio 15. Ya, terletak lagi satu comparison. Ini memang kita buat direct je. Sebab saya tak sempat nak buat slide ni. Okay, tak apa. Okay, PE ratio berdasarkan harga yang letak adalah 19.6 time. Okay, so ni PE ratio yang diletakkan tadi. Okay, dan kalau kita nakkan comparison PE ratio ni, okay, 28 pendek paling tinggi lah. So ini outlier lah. Tak apa. Sebab Petronas memang tak layak untuk di-compare kan. Okay, Mr. DIY pun 14.99 billion. Okay, 31 PE dia. Padini pun 11. 7-Eleven pun 37. Okay, Aeon pun 16. Okay. Amway hanyalah 11 saja tapi harga dia dah RM5. Tapi DSN ni harga dia 76 sen. PE 15.6. Alamak. Tinggi sangat ke rendah sangat ni? Dah pening dah kan? So, tengok terbawah lagi. Okay. Even Besham pun walaupun at 391 juta tapi harga dia pun RM1.17. Okay. Kita comparekan dulu dari segi the number of shares yang ada. Dia tak payahlah So kita tengok Mr. DIY, Padini, 7-Eleven, Aeon. Okay, ni segi retailer ni. Okay, Sen Heng dan juga Besham lah. Okay, cukup lah tu. Banyak sangat. Right? So kalau kita comparekan, okay, ni pun tetap ada. So kita tengok senang tengok. Okay, kalau kita comparekan the level or number of shares yang diberikan Mr. DIY tu hari tu sangatlah tinggi. Ini pun selepas split Sebab dulu pun dia bagi dalam 3 ke 4 bilion juga. So agak tinggi juga. Tu harga pun sampai naik RM4 So memang meletup lah industri ni time tu. Sebelum COVID lah kan. Sebelum COVID 2020 kan. Selepas COVID. Saya pun dah lupa lah. Okay. So after 2020 selepas COVID. So memang harga naik untuk Mr. DIY sampai RM4. Kemudian dia buat split share. Tahun bonus split dan share tu jadi meletup dalam 3-4 kali ganda kot. Tak silap saya. Okay, so dah naik sampai 14.9 market cap, so memang tinggi lah. Okay, PE ratio pun 31. So dari segi harga, kalau kita nak compare kat sini, 15.6, maksudnya 76 sen boleh naik tinggi lagi lah. Sebab 31 ni. Tapi ni pun share dia pun agak tinggi, tak kira apa. Tengok Padini pula. Okay, harga RM3 tapi number of shares 650 juta sahaja. Ni dia punya saham ni sangat sikit berbanding dengan DSN. Okay, DSN punya saham 4.9 billion. So, berapa kali ganda ni? So, sangat berbeza sangat berbeza. So, mungkin tidak akan kita nak katakan, boleh sampai RM4 ke tuan? Tidak So, the number of shares yang diberikan oleh Padini sangatlah rendah berbanding dengan DSN. So, tidak mungkin dia akan sampai terus ke harga RM4. Kalau dari segi movement of popularity dan supply and demand tu mungkin tidak banyak. Okay, walaupun PE ratio dia 11. So, kalau nak masuk dalam Padini adalah lebih better lah. Walaupun harga 39, tapi PE ratio dia kalau sampai ke 15 ni, ada ruang lagi lah untuk Padini ni. So Padini pun antara counter yang menarik untuk consider. 7E tidak syariah, tapi saham dia pun 1.2 billion. Okay, 1.2 billion, PE ratio pun tinggi. Okay, ni pun dah mungkin overvalue ke apa. So ni harga pun RM2. Okay, so tidaklah katakan direct comparison. Aeon pula. Okay, pun 1.4 billion share sahaja, PE ratio 16. Okay, harga pun RM1.20.
Okay, Amway pula harga RM5. RM5 harga, saham hanyalah 164 sahaja. So kalau kita nak comparekan sehingga 1 billion, kita darab dengan 10 lagi. Darab dengan 10 kan. So jadilah 1.6 billion. Ni harga pula bagi 10 lah. So jadi harga 50 sen sahaja. So harga patut kalau saham ni sampai 1.6 billion adalah 50 sen sahaja harga patut Amway ni. So 50 sen je tuan, rendah tu. Okay, tapi sebab saham ni rendah. So sebab itulah harga dia boleh naik sampai RM5. So tidak sangatlah nak katakan impossible nak katakan harga DXN ni boleh terus shoot sampai lebih daripada RM3-4 sebabkan number of shares mereka terlalu tinggi. Okay, number of shares mereka terlalu tinggi. Okay, Senheng lagi lah. Okay, masih kekal lagi dengan 1.5 billion mereka dan harga pun dah sampai 43 sen, masih lagi rugi siapa yang pegang IPO. Okay, PE ratio pun 10 sahaja. So dari segi comparison of industry, ni last Besham High-O kita 1.17, 300 juta sahaja saham at 17.9 untuk PE. Okay, harga RM17 sahaja. So kalau kita lihatkan dari segi comparison semua syarikat ini, 4.9 bilion terlalu tinggi. 4.9 bilion terlalu tinggi, even PE ratio 15 ni pun mungkin jadi terlalu tinggi. Okay, untuk comparison kita kepada local punya market. Okay, local punya market dari segi level of harga dan juga PE mungkin jadi terlalu tinggi. Okay, sebab itulah then kita boleh expect harga DXN ni naik dengan terlalu tinggi dan mungkin 10 ke 20% itu boleh lagi kita katakan sebagai possible, and then lebih kepada kalau harga tu dah start base ataupun ada lagi institution yang pick up, then counter ni bersesuaian untuk siapa yang berminat sebagai investor. Okay, untuk trader tak ada masalah. Okay, apply saja dengan volume yang besar and then flip on the first day sebab kita dapatkan yang harga siapa saya tengok balik. Ada daripada TA kot. TA berikan harga sehingga 88 sen. Tak silap saya. Sekejap ni gambar tu. Saya nak buka balik. TSN Holding, ada dah analis yang keluarkan, dia berikan sebanyak 88 sen target, iaitu sebanyak 15% sahaja. So 15% sahaja ni pun dah kira okey lah untuk market listing direct selling company ni. Sebab dia punya share terlalu tinggi, itu antara faktor yang pertama dia. And then dia tidaklah berapa popular amongst Malaysian. So dari segi local punya production mungkin tidaklah banyak. Then kita kena terima juga masalah global dari segi inflation dunia, interest rate dunia. So mungkin akan memberikan kesan juga kepada demand secara global kepada syarikat DXN ni. Tapi kita tunggulah kalau dia punya quarter report akan keluar betul-betul sebelum listing nanti. Kalau QR dia mungkin power, then akan memberikan satu booster kepada syarikat DXN ni untuk delisting pada berapa bulan nanti? Saya pun ingat lupa. Sekejap. Dia akan listing balik nanti pada 19 hari bulan Mei nanti. So 19 hari bulan Mei nanti tengok QR dia ada ke tidak untuk DXN ni, untuk kita katakan adakah dia potensi untuk naik lebih lagi tidak, ataupun dia akan ikut sahaja harga yang berada dalam list, ataupun diikut saja apa yang berlaku kat market, which is tak jadi langsung IPO ni. So benda tu boleh jadi. Benda tu masih boleh jadi sebab market condition sangat penting sebelum kita nak tengok apakah yang akan jadi pada IPO tersebut. Tapi apapun, mungkin akan ada juga faktor-faktor gorengan yang berlaku seperti apa yang terjadi kepada kita punya auto count sebentar pagi tadi lah. Sampai harga 33 sen tapi naik sampai RM16 ni kan. Ni terlalu tinggi sangat. Dan yang logik macam harga 88 sen ni okey lagi lah. Nampak macam okey sikit lagi. Tidak banyak position. So dari segi application, dari segi application dan juga balloting. Biasanya orang tak tahu macam nak refer. Kat mana nak refer balloting ni? Tak susah Pergi kepada website. Website ni. Untuk orang yang baru tak tahu langsung, pergi kepada website ni TIH ataupun MIH. MIH ada dua je issuing house. MIH dan juga TIH, Tricor
dan juga Malaysian Issuing House. Okay, pergi kepada IPO release. Okay, dan kita akan nampakkan semua result-result IPO yang lepas-lepas. Tak susah pun untuk kita carikan kepada basis of allotment. Contoh, kita tengok harga yang mahal sikit lah mana itu? Contoh macam, okay lah, boleh compare ke? Westland Westland tu tinggi ke? Sekejap, tengok sikit. Contohlah Westland tu 33 sen. Okay, ni pun tinggi juga, rendah agak 33 sen. Tapi sebab syarikat tu berada dalam construction, so tak ada orang minat. I think kita call lah sebab di main market kan. Okay, tak apa. Kita call. Okay, yang itu keluar main market untuk construction. Harga dia pun 78 sen, tak silap saya. Tak ada pula. Kerana boardroom ni pun tak best sikit dia punya view ni. Okay, kita con ke 68 sen. 68 sen harga kita con hari tu. Okay, untuk main market. Okay, consider tier ni. Okay, ni adalah tier yang ditetapkan oleh issuing house ni lah. Okay, so yang apply 1 lot, 10 lot. Okay, 1 lot sehingga 9 lot dapatlah hanya 1 lot sahaja. Okay, yang apply 10 lot ke 1900 unit, okay, ataupun 19 lot dapat 10 lot sahaja. Okay, dan tier tu akan makin tinggi sampai yang apply kepada 1000 lot, paling minimum dapat 90 lot sahaja. Tengok successful rate yang paling tinggi, kalau siapa yang dah bertanya macam mana nak tinggikan kekuatan dapatkan IPO tersebut, lagi tinggi tier yang anda apply, lagi senang anda dapat. Okay, kalau tengok sini, okay, 2000 lot 2000 lot orang yang apply kita call ni, 19 yang dapat 19 daripada 27 orang yang berjaya mendapatkan 200 lot. Okay, 70% lah success rate tu. Semakin lama makin tinggi. Unless you order yang betul-betul tinggi sampai 2 million, boleh mampu untuk apply 2 million punya shares, and then ni sampai 100% punya success rate lah. Ini untuk Bumi Putra ni. Dan non-bumi, kita tengok competition ni. Okay, ni 4,000 sahaja yang apply, 900 yang dapat. Yang non-bumi, okay, 5,700 yang apply, 894 sahaja yang dapat. Okay, tengok. Okay, yang dia dapat tu pun, kita count itu pun tinggi juga dia punya opening. So, walaupun harga 68 sen, walaupun di sektor yang tidak berapa kita katakan popular lah okay, kita count. Kita tengok sikit contoh kita count. Okay, bukanlah the most direct of companies yang kita nak compare kan, tapi kita nak tahu kan kalau syarikat tu tidak mempunyai sentimen yang bagus pun. Okay, so harga 68 sen, okay, paling tinggi naik sampai 99 sen, iaitu 45%. Okay, terus on the first day opening, okay, dia open pada 99 sen, terus jatuh sampailah hari ni. Okay, ini boleh terjadi boleh terjadi tak kala market sentiment tidak bagus, sama juga macam apa yang jadi dekat kita punya auto count pada hari ini. Sekejap dia naik, terus jatuh. Okay, sebab kita dah tahu market bulan Mei semua tengah tunggu earnings, tidaklah berapa cantik at the moment, so kemungkinan kita tiada peluang sangat untuk trade untuk intraday tu, okay, seperti apa yang berlaku dekat kedua syarikat ni lah. So dari segi sektor kita tahu walaupun company tu bagus untuk invest, tapi mungkin untuk trade tidaklah berapa bagus. So untuk yang nak apply, dapatkan IPO, boleh, tiada masalah, okay, dengan syarat modal cukup lah. Okay, and of course kita perlu fahamkan sedikit sebanyak bahagian tier allocation balloting ini, sebab kalau anda apply lebih sangat pun tidak guna. So based on tier minimum saja pun dah cukup untuk dapatkan ataupun place dekat mana percentage yang paling tinggi, sebab ramai akan memiliki modal between 100 lot ke 200 lot ni, tapi tidak akan ramai yang akan ada sampai 2,000 lot ke 5,000 lot. So ni nak kata kaya-kaya pun kadang-kadang ada juga yang tak dapat. Okay, ada juga yang tak dapat sebab ini adalah based on balloting. Okay, kalau tak, yang nak dapat sebelum balloting, kena pergilah kepada IPO MITI lah. Okay, ini pun nampak untuk kita count hari tu pun 5 juta je yang dia offer. Okay, 5 juta je yang dia bagi dekat public. Tapi kalau kita comparekan dengan DSN, up to 50 juta. Okay, 50 juta kepada Malaysian Public Bumi Putra dan 50 juta kepada non-Bumi Putra. So mungkin dia punya allocation tu akan tinggi sedikit lah. Cumanya the most common red flag kalau kita tak nak nampak adalah seperti tak lain tak bukan kita punya kawan baik kita, Sen Heng. Mana Sen Heng? Okay, jom kita fahamkan Sen Heng apa yang jadi. Okay, so nampak atau tidak apa yang jadi kat Sen Heng? 80% daripada yang apply satu lot sampailah ke 1 juta. Ini yang kita tak nak.
Ini yang kita tak nak. Okay? Kalau success rate ni terlalu tinggi, maksudnya akan ada something yang tidak bagus akan berlaku. Okay? So nampak sini Bumi Putra sebanyak 65 juta yang diberikan kepada Bumi Putra. Kalau kita tengokkan non-bumi hanyalah 15 juta sahaja. Okay? Kenapa dia macam ni tuan? Ini adalah kerana orang-orang yang apply MITI tak ambil semua allocation diberikan kepada dia. Sebabkan dia tak ambil allocation MITI, dia terus jualkan kepada orang-orang yang apply public. Sebab itulah kenapa success rate semua jadi tinggi. Dan sebab kenapa semua orang dapat tinggi, semua orang ada niat yang sama nak jual on the first day, maka jatuhlah saham tersebut. Okay? Sebab sentimen yang berlaku kepada counter tersebut, kalau kita nak tengok balik apa yang jadi dekat Seng Heng, ni antara apa yang dah counter ni memang dah lama sangat follow, walaupun dia bagi dividen, walaupun bagus institution dia, tapi kita tengok balik on the first day apa yang terjadi. Adakah harga itu sampai ataupun tidak kepada RM1.77 harga IPO? Tidak. Ini pun sebab dah dividen ni. Saya buang sekejap. Adjusted ni. Kalau dilihat kat sini, harga open terus paling tinggi pun sampai RM1.04 ni. Sebab kerana ramai sangat orang dapat, semua nak terus jual on the first day, harga terus open pada 85.5 sen, instant loss. Dan terus ada hari pertama tu ada juga yang push terus sampai ke RM1 dan kemudian jatuh sampai tak berhenti sampai hari ini. Itulah bekas-bekas IPO-IPO yang sebab orang tak ambil daripada MITI. So itu yang mungkin akan terjadi kepada IPO yang satu lagi. Itu yang kita tengah cuba nak dibang kalau betul-betul mungkin terjadi atau tidak. Benda ni hanyalah kita boleh tahu bila public IPO dah keluar result dia. Sebab time MITI memang tak ada orang tahu. So itulah risiko yang kita perlu hadapi. Kalau kita tak faham bisnes satu dan kita tak dapat rungkaikan sentimen yang berada di dalam luar sana, tak kisahlah daripada rakan-rakan ke, kawan-kawan ke, saudara mara ke, objektif kepada investment dan trading anda adalah berdasarkan bisnes dan juga sentimen tersebut. Walaupun DSN tidak berapa popular, tapi dari segi financially sebenarnya bagus. So itu ada sedikit sebanyak. Okay guys, apa yang ada dalam Zoom, ada apa lagi tak soalan yang nak ditanyakan? Saya pun nak tengok sikit, ada tak yang bertanya dalam chat? Tak ada dalam teks saya pun tak ada juga. Daripada Zoom ada apa lagi tak? Nampak macam tiada. So, InsyaAllah kita akan publicize kita punya recording hari ni ke dalam YouTube channel untuk you all review lah. Kita punya auto count pun apa dah terjadi setakat ini pun dah open dan open pada harga lower. Sampai 77 sen dah sekarang ni. So nampaklah teknologi pun antara company yang sedang di overblown at the moment. So mungkin sentimen kita akan ke situ setakat ini. So DSN macam mana? Buy, hold, tak buy langsung ataupun tak apalah tuan, next IPO lah, tiada masalah. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan ataupun pendengar di luar sana. Harapnya semua dapat belajar sesuatu dan join lah kita punya session-session hadapan. Untuk banyak lagi kupasan yang lebih menarik untuk IPO yang akan datang, dan insyaAllah kita akan cuba buat lagi session macam ni dan lebih afdal sekiranya you all support saya sendiri dan juga tim Smart Saham dengan open account secara percuma saja. Tu link yang diberikan oleh Tuan Nasif kita. Dan boleh PM saya untuk open account, untuk dapatkan direct advice. Nak gunakan margin untuk apply MITI, itulah dia secret weapon kita tahun ni. Sebab ramai akan apply MITI, gunakan modal-modal retail. Kita minta sikit kepada CGS gunakan facility margin. Mana tahu ada peluang yang lebih untuk IPO yang lebih power berbanding dengan yang tidak berapa bagus yang kita nampak baru-baru ni. Tak apa, itu kita akan bincang lagi dalam session-session yang akan datang. So terima kasih yang join kita session pada hari ini. Harapnya kita akan berjumpa again pada hari Khamis. Kita akan review IPO yang satu lagi, iaitu Radium Development Berhad. Sebelum dia tutup pada hari Selasa, tak siap saya. Bila dia tutup Radium? Radium tutup bila? Pada hari 16 hari bulan 5, iaitu hari setelah Selasa minggu depan. Sedangkan umur hari Khamis ni sebab kita akan memula kelas Wyckoff Advance kita pada hari 15 hari bulan nanti. So siapa yang minat untuk belajar lebih lanjut, joinlah nanti. Dah tag awal lagi 30 bulan Mei kot. 17 hari bulan Mei akan listing. So mungkin kita akan review pada hari siang juga, 17 Mei ataupun 16 hari bulan Mei
tu sendirilah. Nanti kita akan buat review juga. Satu-satu lah Dia tuan TZ kita. So far sentimen nampak macam okey, tapi kita akan tengok lebih lanjut lah nanti. Harga pun mampu milik 24 sen. Semua orang kerja. Tak ada masalah. Okay. Sekian, terima kasih daripada saya dan juga tim Smart Saham. Selamat berhari raya. Okay. Selamat berjemput ataupun pergi rumah terbuka. Jaga-jagalah kesihatan dan go IPO. Sama-sama. Okay, terima kasih tuan-tuan dan tuan-tuan yang tuan-tuan perempuan yang join sesi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi.